أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر وتم بخير. أما بعد. Tuan Pengerusi Masjid An-Nur, ahli jawatan kuasa, para imam, para hafaz, ustaz, asatizah yang saya muliakan, serta ahli jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama dapat berkumpul, berhimpun di dalam rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi satu hadis, ya. Yang mana hadis ni menceritakan tentang seorang lelaki yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ni, cerita ni berlaku semasa Nabi SAW belum lagi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini kita baca sikit hadis ni tuan-tuan, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ilmu tafsir, yang digelar sebagai Habrul Ummah, turjuman Al-Quran. Seorang sahabat Nabi yang pakar dalam ilmu tafsir. Dia kata anna dimadan qadimal Makkah. Dia kata ada seorang lelaki yang bernama Dimad telah datang ke kota Mekah. Jadi tuan-tuan, cerita ni, hadis ni menceritakan seorang lelaki yang bernama Dimad bin Tha'labah Al-Asdi, ya. Sebahagian riwayat sebut Dimam bin Tha'labah Al-Asdi, tetapi yang sahihnya Dimad, yang bukan huruf mim, bukan Dimam. Dimad bin Tha'labah Al-Asdi. Siapa Dimad ni tuan-tuan? Ya, beliau ni adalah ketua kaum Azdi, penghulu bagi kaum Azdi. Ada satu puak daripada bangsa Arab namanya Azdi Syanua. Dan selain daripada itu, selain daripada kerja sebagai penghulu ni, Dimad ni kerja dia juga ialah bomoh santau. Selain daripada itu, tok bomoh besar lah kira, tak? Ya? Raja bomoh. Satu hari dia nak buat umrah di Mekah, ya. Dia datang ke Mekah, dia nak buat umrah. Tetapi umrah cara jahiliah. Bukan umrah yang Nabi ajar lagi ni. Masa ni tak ada lagi syariat umrah yang seperti mana yang diajarkan oleh Nabi. Ini umrah cara jahiliah. Jadi Dimad ni dia mari ke Mekah, ya. Kata Abdullah bin Abbas, wa kana min Azdi Syanu'ah. Dan dia ni daripada ketua kaum Azdi. Wa kana yarqi. Dan dia ni seorang yang pandai jampi, ya. Kata Abdullah bin Abbas, an hadhihi rih. Dan dia pandai jampi jenis jampi angin. Santau angin dia pandai. Kita jangan ingat santau angin di Indonesia aja hebat tuan-tuan. Di Mekah dulu pun dah ada orang hebat. Bahkan kalau kita pernah tengok tuan-tuan, ya, saya pernah tengok ada satu dokumentari di YouTube.
Ada seorang ustaz daripada Indonesia, ya, dia buat kajian tentang kesesatan ilmu sihir yang ada di Indonesia. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya lambang-lambang yang digunakan oleh ahli sihir, ya, ahli Indonesia tu, rupa-rupanya lambang yang sama yang digunakan oleh ahli sihir di Mesir dulu, ya. Zaman Fir'aun dulu, lambang yang sama, ya. Cuma bacaan saja berbeza, bacaan jampi tu saja berbeza, tapi menggunakan lambang yang sama. Makna nak cerita pada kita, ya, ilmu sihir ni dia berkait sampailah ke Nusantara kita sekarang ni, ya. Maka Gimad bin Sa'labah Al-Azdi ni bila dia sampai buat umrah di Mekah, fasami'a sufaha'i min ahli Makkah yaqulun, kata Abdullah bin Abbas, dia kata, maka Gimad ni dengarlah orang-orang Mekah pada waktu ni duk cakap-cakap, ya. Abdullah bin Abbas dia kata orang Mekah pada waktu ni sufaha. Apa maksud sufaha? Fasami'a sufaha'i min ahli Makkah, ya, dia dengar orang-orang jahil. Sufaha ni jahil, juhala, orang-orang bodoh daripada kalangan orang Mekah ni duk cakap-cakap pada waktu ni. Apa dia percakapan mereka? Inna Muhammadan majnun. Orang-orang Mekah ni, ya, duk cakap-cakap di kedai kopi baik, ya, di mana-mana tempat pun, depan Kaabah, belakang Kaabah, dekat dengan Masjidil Haram, di depan makam Ibrahim, semua sekali, semuanya duk kata inna Muhammadan majnun, ya, sesungguhnya Muhammad ni gila, ya. Banyak orang panggil Nabi, orang gelar Nabi gila, kan? Nabi ni banyak gelaran dia. Ada orang panggil Nabi ahli sihir, ada orang gelar Nabi penyair, orang gelar Nabi ahli bahasa, macam-macam. Tapi gelaran yang paling atas sekali ialah gila, kan? Orang Mekah panggil Nabi gila, sehingga Quran sendiri merakamkan dalam surah Al-Qalam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukan gila seperti mana yang orang-orang ataupun puak-puak ni tersebut, ya. Al-Quran sendiri menafikan dakwaan orang kafir Quraisy bahawa Nabi ni gila. Faqala, maka dia pun terdetik. Gimad tok bomoh besar ni, ya, raja bomoh ni tadi, dia kata, "Lau anni ataitu hadzal rajula la'alla Allah yashfihi ala yadayya." Ya. Gimad dia kata, bagaimana kalau aku datang, aku jumpa lelaki ni yang dikatakan gila ni, ya, Muhammad yang dikatakan gila ni, mudah-mudahan aku dapat sembuhkan penyakit lelaki ni. Dia pandai jampi, tuan-tuan, ya? Dan dia yakin dengan ilmu jampi yang dia ada ni, ya, dengan santau angin dia ada ni, dia kata dia boleh sembuhkan penyakit lelaki ni. Daripada orang dok kata Muhammad gila, baik aku datang jumpa lelaki ni, aku sembuhkan penyakit gila lelaki ni, ya. Qala, maka berkata Abdullah bin Abbas, falakiya huwa. Akhirnya dapatlah, cari-cari dapat jumpa Muhammad, ya. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad, Dimat ni pun kata, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inni arki min hadhihi rih. Aku ni seorang yang pandai berubat jenis guna angin, ya, ataupun santau angin ke, orang kena santau angin ke, boleh datang berubat dengan aku ni, ya. Wa anna Allah yashfi ala yadiya man syaa. Dan Allah Taala pun dah ramai beri orang baik dengan aku ni, berubat dengan aku ni. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari, digunakan perkataan la'allallaha yashfihi. Mudah-mudahan Allah dapat menyembuhkan penyakit laki ni dengan tangan aku. Tuan-tuan tahu Dimat ni agama apa? Dimat ni agama menyembah berhala, ya. Dimat ni dia melakukan amalan syirik, menyembah berhala, tetapi kenapa dia menggunakan perkataan Allah? Sebab tuan-tuan, orang Arab jahiliah ni mereka keturunan daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, ya. Agama nenek moyang mereka ni asalnya menyembah Allah, agama yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Cuma bila daripada zaman ke zaman akhirnya berlaku kesesatan, berlaku amalan-amalan syirik, ya. Sebab itulah dalam Quran pun Allah sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, ya. Kalau kamu tanya mereka, kalau kamu tanya kafir Quraisy ni, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Maknanya tuan-tuan, orang Arab jahiliah ni mereka kenal Allah, bukan tak kenal. Mereka tahu Allah ni Tuhan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Tapi kenapa dia sembah benda lain, ya? Sebab dia percaya ada juga Tuhan-Tuhan lain yang buat kerja subkontrak, ya. Selain daripada Tuhan Allah, ada juga Tuhan yang turunkan hujan, ada Tuhan yang bagi rezeki, ya. Ada Tuhan yang tolong tilikkan nombor ekor, kan? Macam-macam. Itu dinamakan syirik, ya. Mereka percaya ada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Mereka sembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu tak pelik bila Dimat dia menggunakan perkataan Allah. Ya, bahkan nenek moyang Nabi pun bila bersumpah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, ya. Mereka meminta perlindungan dengan siapa? Dengan Allah. Ya, semasa peristiwa burung ababil, ya tak? Peristiwa tentera Abraham datang ke Mekah, ya, untuk meruntuhkan Kaabah. Mereka berdoa kepada siapa, tuan-tuan? Abdul Muttalib, ya, berdoa kepada Allah, ya, memohon kepada Allah supaya Allah melindungi Kaabah. Sebab Allah itu Tuhan, ya, Tuhan yang punya Kaabah tersebut. Maknanya orang Arab jahiliah dah kenal sangat Allah ni siapa. Cuma mereka melakukan perkara-perkara syirik, ya. Maka Dimat tadi ditanya Nabi, "Fahal laka?" Aku ni pandai berubat, ya. Jadi kamu nak tak berubat dengan aku? Dia offer Nabi, tuan-tuan, ya. Maknanya kita boleh bayang Nabi ni, tuan-tuan, hak yang terima wahyu. Nah. Nabi ni dah jumpa dah malaikat Jibril. Dan Nabi pada waktu ni dah di Isra' dan di Mi'raj kan. Nabi dah naik ke langit jumpa Allah Ta'ala depan-depan, ya. Dan Nabi tahu hak ada pada diri dia ni lebih bernilai, lebih benar daripada yang Dimat ni ada. Maknanya, tuan-tuan, kita boleh bayang pada waktu ni, ya, bagaimana manusia berperang dengan persepsi pada waktu tu, ya. Sebab tu hadis ni, ya, kita ni bila kita ni seorang yang buat kerja dakwah, hadis ni di satu hadis yang besar nak cerita pada kita, orang yang buat kerja dakwah ni dia kena ada jiwa yang besar, ya. Orang yang buat kerja dakwah dia kena ada jiwa yang besar. Sebab satu masa kadang-kadang kerja dakwah yang dilakukan ni orang akan panggil dia gila, ya tak? Sebahagian orang bila dengar ustaz ataupun penceramah digelar gila, ya, tak betul, sesat dan sebagainya, dia tak sabar, dia panas telinga, dia jawab kuliah tu, ya tak? Tapi dalam hadis ni Nabi sedang mengajarkan kita beberapa perkara yang penting. Nak jumpa mad'u kita, ya, sasaran dakwah kita, jangan cepat melenting, tuan-tuan. Walaupun dia kata gila, walaupun dia label kita macam-macam, ya, tapi kita ikut sunnah Nabi, ya. Orang datang nak ubat Nabi, padahal Nabi ni lebih mulia daripada dia, ya. Tapi macam mana Nabi jawab? Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sebahagian riwayat menyebut wa nastaghfiruh, tetapi dalam riwayat Imam Muslim dia kata wa nastahdihi wa nasta'inuh. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan mesti pernah dengar ucapan ni, ya tak? Saya mula tadi pun guna kata-kata ni. Mana-mana kuliah saya pun saya akan mula dengan ucapan ini. Ini dipanggil khutbatul hajah. Satu sunnah yang Nabi ajar, kan? Pada orang yang jadi penceramah, dia kena baca bacaan. Bacaan ini bukan bacaan yang biasa-biasa, tuan-tuan, ya. Dan bacaan ini pun bukanlah satu bacaan yang nak menilai, ustaz ni betul tak betul, ya. Ada sebahagian orang bila kata, ustaz ni baca macam ni tak berapa kena dia ni, ya. Dia ni aliran ni, ya. Dia pegang dengan pendapat ni, ya. Pakat lari dulu. Ini semua karut belaka, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi baca benda ni pada waktu ni. Dimat bin Sa'labah al-Azdi ni pun dengar. Bila dia dengar, dia kata kepada Nabi, faqala a'id alayya kalimatika haula, ya. Dimat ni kata, wahai Muhammad, cuba kamu ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi apa yang kamu sebut tadi. Saya tak berapa nak dengar dah tadi, ya. Maknanya Dimat ni dah tertarik, tuan. Dia suruh Nabi ulang. Maka Nabi pun ulang, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kali kedua Nabi ulang, ya. Bila Nabi ulang kali kedua, tuan-tuan, Dimat tak puas hati lagi, ya. Dia kata, a'id alayya kalimatika haula marratan ukhra. Wahai Muhammad, ulang sekali lagi. Ulang kali ketiga, aku nak dengar betul-betul kali ini. Maka Nabi pun ulang, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Salatha marrat. Abdullah bin Abbas kata benda ni berlaku sebanyak 3 kali, ya, 3 kali dia ulang. Maknanya, tuan-tuan, Dimat ni dia seorang tok bomo besar. Macam-macam ayat jampi dia hafal, kan? Macam-macam kitab sihir dia hafal. Tiba-tiba dia dengar perkataan Nabi ni, dia minta Nabi ulang sampai 3 kali, ya.
3 kali diminta Nabi ulang. Maka Dimat ni pun kata, laqad sami'tu qaulal kahina wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara. Ya. Aku ni dah banyak kali dah dengar kata-kata ahli sihir, jampi-jampi tok bomoh, ya. Kata-kata penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Tetapi aku tidak pernah mendengarkan kata-kata yang seperti mana kamu ucapkan tadi, wahai Muhammad. Ya. Walaqad balagna na'usal bahri. Sungguh kata-katamu itu amatlah mendalam sehingga mencecah ke dasar lautan. Ya. Maknanya Dimat ni dah tertarik dengan ucapan Nabi. Kemudian Dimat sambung, qala hati yadaka ubayyika 'ala al-islam. Bawa mari tangan kamu Muhammad. Hulurkan tangan kamu Muhammad. Aku nak masuk Islam sekarang juga. Aku nak mengucapkan kalimah thayyibah di hadapan kamu wahai Muhammad. Tuan-tuan boleh tengok daripada hadis ni. Ya. Daripada hadis ni, perkataan ini saja mampu mengislamkan seorang tok bomoh. Ya. Raja bomoh boleh masuk Islam hanya kerana mendengarkan perkataan ini. Ya. Raja bomoh tempat kita tak taubat lagi. Ya. Ini raja bomoh zaman Mekah dulu, ya, zaman Nabi dulu, boleh masuk Islam, ya, terdetik hati dia nak masuk Islam, nak peluk agama Islam hanya kerana mendengarkan ucapan yang pendek daripada Nabi SAW. Ya. Makna kata tuan-tuan, hidayah ni bila dia tak masuk kita ni dah, kita bukan tok bomoh pun. Ya. Berapa kali kita dengar perkataan ni? Ya. Berapa kali kita dengar bila Ustaz sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ya. Tak ada rasa apa-apa pun. Ya. Sebagai orang bila dengar Ustaz sebut je rasa apa? Rasa mengantuk lah. Ya. Makna kata tuan-tuan, hidayah ni bila tak masuk lah. Ya tak? Tok bomoh ni didengar perkataan ini saja, dia rasa dah nak masuk Islam. Qala fabayi'ahu. Maka Nabi pun membai'ahkan dia. Nabi pun syahadahkan dia. Nabi pun kata, faqala Rasulullah wa ala qaumik. Dimat, kaum kamu macam mana? Ya? Takkan kamu seorang je nak masuk Islam? Ajaklah kaum kamu yang lain, ya, pengikut-pengikut kamu yang lain, anak buah kamu tu ajak sekali masuk Islam. Tuan-tuan kena ingat, ya, kaum Asdi Syanu'ah ni siapa? Sahabat besar yang datang daripada kaum Asdi Syanu'ah. Tuan-tuan tahu? Ya, Sayyidina Abu Hurairah, ya, seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, datangnya daripada Puak Asdi Syanu'ah. Puak Asdi Syanu'ah ni dia duduk di utara Yaman, ya, duduk di sempadan Arab Saudi tu, utara Yaman. Mereka ni puak-puak yang perwatakan mereka lembut, ya, mereka lembut, mudah untuk menerima kebenaran. Jadi Abu Hurairah, ya, antara sahabat yang datang daripada Asdi Syanu'ah. Maka Dimat ni pun kata, Rasulullah tanya, wa ala qaumik, kaummu macam mana? Dimat pun kata, wa ala qaumi, kaum aku pun akan masuk Islam semua sekali. Ya, tak usah bimbanglah Muhammad, ya, jangan risau Rasulullah, ya. Aku ajak belaka mereka ni akan peluk agama, supaya peluk agama Islam. Jangan risau. Aku ni kepala. Dia orang tak dengar cakap aku bomoh belaka dia orang. Ya dah. Mana gitulah lebih kurang, ya. Maka Nabi pun utuslah seorang sahabat. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun hantar seorang sahabat pergi dekat kampung Asdi Syanu'ah. Dan Nabi minta pada sahabat ni ajarkan kepada puak-puak Asdi ni supaya memeluk agama Islam. Jadi tuan-tuan, inilah satu hadis yang cukup besar pengajarannya. Nak cerita kepada kita betapa kalimah yang ringkas mampu menembus hati sebahagian orang yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hidayah. Sebab tu tuan-tuan, para ulama sebut khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni ialah bacaan Nabi bila mana Nabi nak berkhutbah. Khutbah Jumaat baik, khutbah biasa-biasa pun, khutbah apa-apa pun, Nabi dia akan start dengan bacaan. 9 orang sahabat yang terlibat dalam meriwayatkan hadis ni. Maknanya tuan-tuan, Nabi duk baca hari-hari, ya. Sampai sahabat ramai sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Bahkan para ulama kata sebut saja innal hamdalillah sampai ke habis tu, dia staraf dengan zikir-zikir lain. Katalah kita malas dah nak zikir la ilaha illallah, kita nak tah benda lain pula, baca ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu man yahdihillahu fala mudilla lahu sampai ke habis, ya. Walaupun kita tak pandai ceramah, ya. Tapi kita boleh sebut seorang-seorang kita di rumah, ya. Sebab apa? Sebab benda ni datang daripada Nabi, ya. Benda yang datang daripada Nabi. Walaupun ringkas, tapi kita kena ingat, ya, bahawasanya benda ini, perkataan ini telah mengislamkan seorang raja bomoh, ya. Mengislamkan seorang kepala, seorang ketua yang besar. Maknanya dia bukan kalimah yang biasa-biasa, ya. Dia kalimah yang begitu besar, ya. Siapa yang menghayati, siapa yang tadabbur dengan ayat-ayat hadis Rasulullah ini,
maka akan datang hidayah kepadanya, ya. Sebab itulah kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW pernah dia minta kepada sahabat ni untuk tazkirah, ya. Selain daripada Nabi ni duk beri tazkirah semua, ataupun Nabi duk mengajar semua, Nabi pun dia minta juga kepada sahabat lain, ya, untuk tazkirah. Antaranya Nabi dia pernah minta Anas bin Malik, ya, Sayyidina Anas bin Malik, khadim Rasulullah, khadim Mustafa, ya, khadam kepada Rasulullah, berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun, ya. Masa Nabi minta ni, Nabi kata apa? Ya Anas, qul lana syai'an nafi'a. Ya, wahai Anas bin Malik, jadi kata kepada Anas, wahai Anas, sampaikanlah sikit, cakaplah sikit, ya, ucapkanlah sedikit, bagilah nasihat yang sedikit, ya, yang boleh kamu sampaikan kepada kami. Ya, Anas bin Malik ni pun bila dia dengar ucapan Rasulullah, dengar permintaan Rasulullah, dia pun naik, ya, cari satu tempat yang tinggi, dia pun naik ke tempat tu, ya. Dan kemudian dia pun mulalah khutbah dia. Dia mulakan dengan khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu. Sampai ke habis, sampai ke amma ba'd, dia pun mulalah khutbah dia. Apa khutbah dia? Allahu rabbuna wa hadza nabiyyuna wal islamu dinuna. Allah Tuhan kami, lelaki ni ditunjuk dekat Muhammad, lelaki ni nabi kami, dan Islam agama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek tazkirah dia tuan-tuan. Habis tazkirah dia. Sahabat belakang dia dengar, dia suka, ya. Gelak belakang. Macam sebahagian orang, ada orang kita jugalah, ya, tapi bukan orang sini lah, ya. Sebahagian orang kita bila dengar ustaz-ustaz muda-muda ni kan, yang baru balik daripada Mesir, ya, Jordan, suruh tazkirah. Bila tazkirah semput tuan-tuan, 10 minit, gelak dia belakang, ya. Tapi kalau kita suruh dia, dia tak bunyi langsung sepatah. Tak? Tahanlah ada orang nak kongsi yang dengan kita ni. Biasalah mula-mula tuan-tuan, ya. Bagi peluang kepada orang-orang muda, ya. Bagi peluang, mudah-mudahan ini yang akan jadi ulama pada masa yang akan datang, ini jadi alim kabir yang bermula, ya. 1000 langkah tu bermula daripada langkah yang pertama. Jadi sahabat suka tuan-tuan, ya. Bila sahabat suka, maka Nabi larang sahabat suka, ya. Nabi kata apa? Nabi kata, inilah sebaik-baik tazkirah yang pernah aku dengar, kata Nabi. Nabi puji Anas bin Malik. Sebab apa? Sebab Anas bin Malik dia sebut benda-benda yang penting. Apa dia sebut? Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Itu tauhid tuan-tuan, ya. Mentauhidkan Allah, tauhid akidah. Wa hadza nabiyyuna, lelaki ini nabi kita. Itu risalah, ya. Nabi yang membawa risalah wahyu Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang ni. Wal Islamu dinuna, dan Islam agama kami. Islam yang ajarkan adanya akhirat, ya. Islam yang mengajarkan kita tu adanya hari pembalasan. Cukup 3 benda, ya. Tauhid, risalah dan juga akhirat. Cukup 3 benda yang penting dalam agama. Cukup bermanfaat. Tak perlu banyak, kan? Banyak-banyak tidur juga. Kenapa? Baik beri yang sedikit, ya. Tapi sedikit tu benda yang bermanfaat. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, apa benda yang Nabi bawa. Nabi diberi kepada kita benda-benda yang ringkas tetapi bermanfaat. Sebab tu para ulama sebut Nabi ni perkataan dia jawami'ul kalim, ya. Lafaz yang pendek tetapi mempunyai makna yang luas, ya. Kita baca hadis Nabi, jarang sangat hadis Nabi ni perkataan yang panjang-panjang, ya. 3-4 ayat kemudian noktah, 3-4 ayat noktah. Maknanya Nabi ni nak sampaikan kepada umat benda-benda yang ringkas tetapi benda yang paling terbaik, ya. Ini hikmah daripada dakwah Nabi, sampaikan dengan ucapan yang ringkas, ya. Benda-benda yang sedikit saja tapi benda yang paling power, kan, mengatasi bacaan-bacaan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, ya, ada seorang sahabat, saya tak ingat apa nama sahabat ni, riwayat daripada Ibnu Majah. Dia mari jumpa Nabi, ya, dia minta kepada Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal, ya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling terbaik, doa apa yang paling afdal? Maka apa jawab Nabi tuan-tuan? Nabi kata, sa'alallahu ayyaghfirahu wa ya'fu. Mintalah kepada Allah supaya Allah ampunkan kamu dan maafkan kamu. Sahabat tu tunggu lama tu, Rasulullah pun balik. Dia pun tak puas hati, kata pendek sangat ni. Dia balik rumah fikir, takkan Rasulullah bagi doa pendek macam tu, ya. Keesokannya datang jumpa Rasulullah lagi, ya Rasulullah, ayyu du'ai afdal. Wahai Nabi, doa apa yang paling terbaik ni? Apa jawab Nabi? Sa'alallahu ayyaghfirahu wa ya'fu. Kamu minta kepada Allah supaya Allah ampunkan kamu, Allah maafkan kamu. Sahabat tak puas hati lagi, hari ketiga jumpa Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, doa apa yang terbaik ni, ya. Apa jawab Rasulullah? Sa'alallahu ayyaghfirahu wa ya'fu. Minta kepada Allah, Allah ampunkan kamu, Allah maafkan kamu.
Maknanya tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita benda-benda yang simple, ya. Tetapi inilah benda yang paling terbaik, benda yang bermanfaat kepada kita. Ada sebagian orang dah, ya, bila dia nak buat majlis kesyukuran, suruh ustaz doa-doa ke anak dia, kan. Doa anak dia berjaya dalam peperiksaan dan sebagainya. Jemput ustaz datang rumah dia buat majlis makan-makan, ya. Lepas tu suruh ustaz baca doa. Ustaz tu baca doa pendek dia, ringkas je doa dia. Lepas doa makan. Nasi habis belaka. Doa je pendek. Tuan rumah kata tak berhati, ustaz ni pendek sangat baca doa. Panggil lagi ustaz lain. Ustaz lain pun baca pendek juga, ya. Tapi tuan kena tengok jugalah pendek tu macam mana bacaan dia. Kalau pendek tu mari daripada Nabi tak ada masalah, baguslah. Kalau pendek mengarut kutip mana-mana tak jadi juga, kan? Ya. Maksudnya Nabi mengajarkan benda-benda yang simple, ya. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, ya. Nabi ni pernah seorang sahabat dia jemput Nabi datang ke rumah. Nabi duduk, kemudian Nabi terus makan. Sahabat ni tuan-tuan, first kali sahabat ni bila dia ajak Nabi datang ke rumah, pertama sekali benda yang sahabat nak ialah doa Nabi kepada tuan rumah, ya. Dia nak Nabi doa kepada tuan rumah, tu yang pertama. Yang kedua, dia nak tempat tu supaya Nabi duduk, dan bila Nabi duduk tempat tu diberkati. Lepas daripada Nabi balik ke rumah tu, tuan rumah dia akan semayang situlah, ya. Semayang situlah sampai dia mati, ya. Sebab mereka yakin tempat yang Nabi duduk, kawasan yang Nabi duduk tu diberkati oleh Allah. Maka mereka semayang situ. Jadi Nabi duduk, Nabi makan, habis makanan dia. Lepas daripada Nabi habis makan, Nabi pun baca doa. Apa doa Nabi? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan pada orang yang telah beri makan pada aku. Beri minum pada orang yang telah beri minum pada aku. Nabi pun sudah, Nabi pun ambil, Nabi pun balik. Cukup mudah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, ya, kalau Nabi ni hidup zaman kita jemput Nabi datang rumah, kan? Harapan biar Nabi baca doa tu panjang. Tapi Nabi baca banyak tu je. Nabi baca pendek tu je. Kita nak jadi puak mana pada waktu ni? Takkan kita nak kata pendek sangat Nabi. Baca panjang sikit, biar berkat sikit. Tak, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang nak beritahu kepada kita, yang pendek itu yang berkat. Kadang-kadang yang panjang tidak berguna, ya. Sebab tu tuan-tuan, Nabi menyampaikan kepada kita benda-benda yang ringkas, ya. Sebab itulah kalau kita ada anak-anak kita, ya, yang masih kecil, tak perlulah kita tekankan mereka sangat, ya, dengan silibus-silibus kurikulum yang tinggi. Ajarkan benda-benda yang ringkas, ya, tetapi bermanfaat, ya. Ajar benda yang kecil tetapi boleh dipegang, boleh dijadikan sebagai amalan kita seharian. Jadi inilah tuan-tuan, hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang hidayah Allah SWT ni dia boleh pilih, ya, kepada sesiapa yang dia kenaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh nak bagi hidayah, ya. Yang bagi hidayah ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sababun nuzul tuan-tuan, cerita ayat Quran itu turun sebab apa? Sebab Nabi ni ada pak saudara dia, Abu Talib, ya tak? Abu Talib ni dalam keadaan nak nazak lah, kan? Nabi pun datang ke telinga Abu Talib, pesan kepada Abu Talib, ya, wahai pak saudaraku, qul la ilaha illallah ashhad laka biha indallah, ya. Wahai pak saudaraku, ucapkanlah kalimah thayyibah, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan bersaksi di hadapan Allah bahawasanya engkau adalah hamba Allah Taala yang beriman. Nabi mari telinga kanan, datang pula Abu Jahal, duduk sebelah pula. Apa kata Abu Jahal? Dia kata, Hai Abu Talib, ya, kamu nak lari daripada agama nenek moyang kamu, ya, yang sekian lama kamu dukung, sekian lama kamu sembah. Apa janji kamu sebelum ni? Abu Talib, kamu janjikan, kamu kata kamu nak tolong Muhammad, tapi kamu kata kamu takkan bercerai daripada agama nenek moyang kamu. Sebab tu tuan-tuan, pernah bila turun ayat, ya, kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi, berilah peringatan kepada kaum kamu yang terdekat. Maknanya Nabi kena sampaikan dakwah secara jahriyah, secara terang-terang. Yang bila turun ayat ni, ramai pakat marah belaka, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, semua pakat marah belaka. Pakat marah ke Nabi, pakat marah ke keluarga Nabi. Bila Nabi ajak mentauhidkan Allah, bila Nabi ajak supaya mendirikan hukum Allah, ya. Jadi bila semua pakat marah, Abu Talib pun dia nak tenangkan keadaan. Apa kata Abu Talib? Ya, dia kata, ya Muhammad, fadhhab bima umirta bih. La natakhalla anka abadan ghaira anni la uridu an ufariqa dina Abdul Muttalib. Dia kata apa? Dia kata, wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, kamu boleh sampaikan apa saja yang disuruh oleh Tuhan kamu. Cuma satu saja aku minta. Aku minta supaya aku tak halang kamu, tetapi aku takkan bercerai daripada agama nenek moyang aku, iaitu agama Abu Talib. Sebab tu Abu Jahal diugut, tuan-tuan, ya, dia kata ke Abu Talib, kamu nak tinggal agama nenek moyang kamu, ya? Kamu nak tinggal agama Abdul Muttalib.
Akhirnya matilah Abu Talib dalam keadaan tidak mengucap kalimah, ya. Maka Nabi pun berada dalam keadaan yang sedih. Nabi berada dalam keadaan duka cita. Sebab tu turun ayat ni, Allah pujuk Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh nak bagi hidayah, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, sebab tu tuan-tuan, para ulama ni bahaskan hidayah banyak, ya, perbahasan tentang hidayah ni, seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau At-Tafsir Munir. Dia menyebutkan hidayah ni ada 5, ya. Yang pertama sekali ada hidayatul ilham fitri, maksudnya hidayah ilham fitrah secara semula-jadi. Yang kedua hidayah hawas, iaitu hidayah panca indera. Yang ketiga hidayah akal, yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Yang keempat hidayah agama, ya, agama yang pandu kita ni. Yang kelima hidayah taufik wal maunah bisairi ala taatillah, ya, hidayah pertolongan, bantuan, kekuatan daripada Allah yang nak mudahkan kita untuk beribadat. Sebab tu tuan-tuan, kita mohon kepada Allah supaya Allah bagi hidayah kepada kita. Hidayah apa? Hidayah bagi kita kuat, ya, bagi kita rasa bersungguh nak melaksanakan ibadah kepada Allah. Bila kita ibadah ni tuan-tuan, bukan sebab kita ni sendiri, bukan kehendak kita, tetapi hati kita yang digerakkan oleh Allah, ya, hati kita, tubuh badan kita yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan amal ibadah, melakukan amal kebaikan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa sekadar ini sajalah, ya, perkongsian kita, tazkirah kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, majlis ilmu kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada hutang di kalangan kita dimudahkan urusannya untuk membayar hutang tersebut. Yang ada masalah di kalangan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada masalah hubungan antara suami dan isteri dimudahkan urusan, diberikan kebaikan antara suami dan isteri tersebut. Yang tidak ada di kalangan kita kebahagiaan dalam kehidupan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Yang tidak ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditambahkan ilmunya, diberikan keberkatan, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun, saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kepada Rasulullah.